Assalamualaikum, salam sejahtera. Macam biasa Sembang Euro bersama aku Apai dan juga Mamu serta Hus. Hari ini kami bertiga sahaja, tiada panel yang kami bawakan kepada anda semua sebab hari ini kita nak chill-chill, santai-santai sempena kekalahan Ukraine yang dibenam 4-0, sempena kemenangan England, kemenangan England yang memenangi 4-0 perlawanan quarter final semalam. Baik. Aku rasa semalam semua orang dah tahu, kalau korang ada tengok follow Euro 2020, Ukraine menentang England, kalah 4-0. Dan juga Denmark versus Czech Republic. Denmark pergi berjaya menaikkan diri ke semifinal dengan jaringan 2-1 menewaskan Czech Republic. Okey. First of all, aku nak ucap tahniah kepada peminat-peminat England lah sebenarnya. Sebab menang besar tu, bukan salah-salah 4-0. Tahniah kepada Abang Ben. Besar now 4-0. Tapi okey. Yang menariknya kat sini, Mamu dengan Hus, aku rasa tertarik nak bincang pasal, bukan nak bincang, tapi aku nak buka Sembang Euro kali ni untuk aku bincang, tanya dengan hampa semua pasal kalau tengok semalam, 2 game quarter final, kedua-dua game ini membuka jaringan seawal sebelum 5 minit permulaan permainan. Betul-betul. Dan aku rasa ini satu macam orang kata menjadikan game, kedua-dua game tu terus rancak. Biasanya kalau kita tengok bola, kalau kita tengok pasukan-pasukan yang menjadikan gol biasanya dalam 10 minit ke atas, 15 minit semua kan. Tapi bila sebelum 5 minit kau dah score, automatically game tu akan jadi macam uish. Biasalah kita pun Rancak terus tu. Kedua-dua pasukan, satu pasukan yang dah score tadi nak try to defend their team, and then at the same time pasukan yang dah bolos tadi tu nak try to serikan gol yang ada tadi. Komen Mamu? bagi aku gol permulaan iaitu dihasilkan oleh pasukan England, iaitu hasil gerakan daripada Raheem Sterling. Yang aku rasa begitu lincah, itu mengelecek beberapa pemain Ukraine dan menghantar the brilliant passing ke arah Harry Kane. Dan kita tahu Harry Kane finishing di depan gawang sangat tinggi. Betul. Di EPL pun dia merupakan top scorer dan top assist kedua-dua sekali dari rembat bang. Dan dia berjaya lorongan daripada Raheem Sterling dan berjaya menghasilkan gol, dan itu membuatkan satu perlawanan itu agak menarik sebab gol awal Betul. sama juga perlawanan di antara Czech Republic dan apa tu? Denmark. Gol awal Denmark oleh Thomas Delaney hasil free header tanpa kawalan oleh pertahanan Ukraine menyebabkan 1-0. Tapi best bagi aku Denmark Czech Republic. Denmark Czech Republic. Pertahanan Silap. Semangat England ni. Okey. Dan kalau tengok semalam perlawanan antara England, aku bukan tak nak cakap pasal Denmark dengan Switzerland, tapi Denmark dengan Czech Republic, tapi sekejap lagi. Cuma sekarang ni aku nak tanya Hus, England menentang Ukraine 4-0 tu Hus. Dan aku rasa itu bukanlah kita memang menjangkakan. Semalam pun kita dah dengar Abang Ben sendiri, Abu Bakar Hatan dah berkongsi dengan kita, menjangkakan bahawa bukan setakat England mampu pergi ke semifinal, tetapi mampu juga untuk menaikkan diri pergi ke final. Betul. Tetapi dengan jaringan 4-0 semalam menentang Ukraine, kita tahu Ukraine bukanlah satu pasukan yang gah di pesada bola Eropah sendiri. Tetapi bila dah sampai tahap ke quarter final, jarang kita nak nampak game yang boleh dibenamkan dengan jaringan 4-0. Betul. So, komen? Bagi aku kalau game untuk pagi tadi antara Ukraine dengan England, memanglah kita tak dinafikan lah awal-awal game ni. Permulaan sebelum game memula pun prediction keluar dah England akan menang. Tapi kita tak tahu berapa gol yang dibagi oleh England. Kita tengok sampai ke minit terakhir 4-0. Bagi aku macam yalah, dia menentang Ukraine sebab Ukraine ni sebuah yang pasukan yang tak famous, tak familiar di Euro. Tapi kita tak boleh katakan Ukraine ni satu pasukan yang lemah. Kita tengok dari segi total overall game, kita dapat lihat position dari segi Ukraine dengan England tak beza banyak, hanya 1% saja. Betul. Jadinya kita tengoklah, mungkin malam tadi rezeki ataupun luck tak ada dekat Ukraine. Mungkin taktika diubah di second half tu, mungkin berlaku sedikit kekurangan ataupun ruang-ruang yang dilampak oleh pasukan England untuk bolos selagi 3 gol. Okey, sembang pasal second half. Baik, Ukraine kita tahu dipimpin ataupun diketuai oleh Shevchenko sendiri. Dan Shevchenko memang ada satu history yang besar dalam history comeback bola sepak ni. Dan pada pandangan hang lah Mamu, sebab kita tahu bila half time
kau dah orang kata ketinggalan 1-0. Ya. Dan bila ada half time, aku 100% sure yang Shevchenko dah bagi motivational speak dekat dalam dressing room. Betul. Untuk player-player dia comeback balik. Betul. Sebab dia pun tahu apa strategi yang dia buat. Sebab tu kita nampak perubahan macam Yes. Mus cakap tadi. Kita nampak perubahan yang dibawakan oleh Shevchenko pada tim Ukraine sendiri. Tetapi macam mana second half tu boleh diberi lagi 3 biji untuk England? Adakah itu bonus mata-mata kerana Ukraine nak belanja England? Macam mana? Ukraine mempunyai semangat yang tinggi untuk berlawan dengan England. Dan satu gol separuh masa pertama itu membuatkan diorang bersemangat. Iaitu kalau kita lihat kan, penghujung babak pertama, momentum pasukan Ukraine mula meningkat dengan melakukan beberapa serangan ke arah kubu England. Tetapi Shevchenko, betul lah hanya hang kata tadi kan, pernah melakukan comeback dalam tim AC Milan dulu. And then di separuh masa kedua, apa yang aku lihat, Shevchenko meletakkan taktikal lebih menyerang dalam tim Ukraine. Ini merupakan satu risiko yang besar Yes. untuk ambil risiko. Ukraine kerana England mempunyai serangan forward yang laju. Forward Raheem- department yang Ya, mantap betul. lah. Raheem Sterling, Mason Mount, iaitu ada Harry Kane. Betul. Menyebabkan Ukraine dibolosi 3 biji lagi hasil daripada pertukaran taktikal yang dibuat oleh Shevchenko sendiri. Baik. Tengok Harry Kane semalam. Sebelum ni, bukan semalam lah, awal pagi tadi lah sebenarnya. Sebelum ni ramai yang cakap kenapa Southgate masih lagi menurunkan Harry Kane. Sedangkan corak permainan England ni agak kucak-kacir, macam bosan sikit. Tapi at the same time dah sampai dah pun semi final sebenarnya. Tapi semalam aku rasa macam mana sekalipun, Harry Kane telah membuktikan bahawa beliau sepatutnya memang diletakkan di posisi beliau. Dan Southgate sendiri aku rasa memberi kepercayaan kepada Harry Kane dan secara tak langsung telah orang kata mengubah persepsi peminat-peminat bola sepak, terutamanya penyokong England sendiri yang mana kecam Harry Kane. Yes. Kalau kita lihat dari segi squad yang dibawa oleh Southgate ke dalam Euro 2020, position Harry Kane ni tak ada orang lain player yang boleh duduk di position Harry Kane. Itulah Sebab specialnya Harry Kane ni. kebanyakan Southgate membuatnya right wing, left wing yang betul. bermain di sayap. Tetapi untuk center forward tak ada. Jadi Harry Kane ni sebenarnya kalau kita lihat di APL pun, peranan beliau dengan dipairkan oleh Son Heung-min di Tottenham Hotspur, terus Son berjaya untuk melorong bola ke arah Harry Kane dengan betul. Tetapi mungkin disebabkan di England ni Harry Kane susah untuk ada chemistry. Tapi perlawanan semalam aku lihat chemistry tu mula muncul. Yes. Dari segi wing dan right wing dan left wing oleh Luke Shaw yang buat beberapa overlapping untuk menghantar bola ke Harry Kane, dan Raheem Sterling yang aku rasa sangat perform semalam. Menyebabkan Harry Kane pun Bila jadi tak perform? Sterling bila jadi tak perform? Betul. Squad England Harry Kane Raheem Sterling perform. Kalau sebelum ni banyak yang player-player yang agak kurang form kalau kita lihat dari segi masa group stage kan. Tapi malam-malam kesemua player England aku rasa semua perform, semua membuat satu tugas masing-masing dan berjaya menjadikan 4 gol dan memenangi perlawanan tersebut. Menang Betul. besar 4-0. Aku setuju dengan Mamu. Baik. Tapi aku rasa kita walaupun Ukraine kalah 4-0 dan tidak berjaya menaikkan ke semifinal, tetapi aku rasa kredit harus diberikan juga kepada Ukraine sebab berjaya sebagai satu pasukan yang boleh dikirakan underdog juga sebenarnya, and dah banyak juga pasukan yang ditewaskan sebelum ni untuk sampai ke quarter final dan mungkin tak ada rezeki. Bukan tak ada attempt langsung, tapi ada attemptnya tapi tak ada rezekinya untuk tapi aku rasa ni kejayaan yang terbesar Ukraine untuk sampai ke quarter final. Betul. Aku lupa nak highlight lepas tu. Thank you Mamu. Baik. Sekarang ni untuk game sebelum England tu semalam ada Denmark versus Czech Republic yang mana Denmark pergi ke semifinal dengan jaringan 2-1. Okey, fun fact mengenai game ni. Denmark menang 2-1 tetapi possession bola yang dipegang oleh Czech Republic lebih banyak daripada Denmark. Aku setuju. Sebab apa lah? Sebab semalam kita tengok game Czech Republic dengan Denmark, di mana awal game ni terlampak Denmark menguasai gawang Czech. Tapi kita tengok apabila gol yang kedua oleh Denmark pada minit ke-42 tu, kita tengok Dolberg bagi gol. Di situ mungkin taktikal diubah di second half time. Di mana tengok kebangkitan Czech sebenarnya di second half time ni lampaklah ada padang mana serangan demi serangan dilakukan oleh pemain Czech.
Tapi mungkin komunikasi ataupun communication antara pemain-pemain penyerang kurang sedikit untuk communicate dengan orang belakang, player belakang untuk kontrol bola. Jadi kalau tengok kan position Czech Republic dengan Denmark ni tak berbeza banyak. Cumanya kita tengok dari segi passing bola pun pass attempt didominasi oleh Czech Republic. Betul. Jadinya macam mungkin tak tahulah aku nak cakap adakah dia tak ada luck ataupun tak bersungguh-sungguh untuk cuba cari gol kepada Denmark. Saking kau baca komen dekat netizen kan, mesti ada cakap bola itu bulat. Yes, betul. Apa-apa boleh jadi. Yeah. Kan? Hebat Betul. macam mana pun Portugal dah balik. France dah balik. Jerman dah balik. Bukan setakat tu, Jerman pun dah balik. Jerman pun dah balik. So balik kepada bola itu bulat. Macam-macam boleh jadi. Okey, tetapi kalau nak sembang pasal game Switzerland lagi. Kenapa Switzerland dalam kepala aku pun tak tahu. New Zealand pun dah balik. Switzerland pun dah balik. Aduh, why. Denmark versus Czech Republic semalam 2-1 yang mana dijaringkan oleh Delaney dan juga Dolberg oleh Denmark dan juga Schick pada minit ke-49. Baik. Aku rasa memang kita dah jangkakan 2-1. Bukan, kita dah jangkakan Denmark akan pergi ke semifinal. Kita pun dah bincang semalam benda ni. Tetapi di peringkat separuh akhir nanti Denmark sendiri akan bertemu dengan England. Kembali balik Denmark dengan England ni satu pasukan yang England satu pasukan yang besar dan Denmark di tangga ke Ranking ke-10. ranking ke-10 Yes. dunia tak salah aku. Betul. Betul. Okey. Sejauh mana prediction hang untuk England versus Denmark di peringkat separuh akhir nanti, Mamu? Sejujurnya aku punya prediction is England akan layak ke final. Pasal apa? Yes. Tak kuat Denmark. Denmark kuat tapi England lebih layak ke final. England lebih kuat dan taktikal yang ditampilkan oleh Gareth Southgate ke atas dalam skor England, aku rasa England lebih layak untuk aku rasa England akan menjadikan gol lebih, akan menembusi pertahanan Denmark. Tapi itu kalau kita tengok on Kan? paper. Sebab England 5 game pada Euro 2020 ni tak tanpa bolos lagi. Betul. Aku rasa agak susah untuk forward Denmark untuk menembusi backline full back England ni. Tadi tengok ada satu artikel Sinar Harian yang mana dia kata semangat Eriksen pacu kemenangan Denmark. Yes. Dan aku rasa itu satu motivation juga untuk pemain-pemain Denmark sendiri. Yes. Yang mana kita sedia maklum Christian Eriksen pada game awal hari tu beliau collapse di tengah padang dan juga sekarang ni berada di dalam pengawasan kesihatan dan tidak dibenarkan bermain maksud aku. Dan aku rasa satu pasukan yang membawa semangat kesukanan dan berpasukan sebagai satu teammate lah kan. Tak mustahil kalau aku cakap Denmark boleh mengalahkan England pada peringkat separuh akhir nanti. Betul. Mungkin boleh jadi. Mungkin ni tengok nanti walaupun England kita tahu dia satu pasukan gegasi yang besar, tapi tak mungkin benda yang impossible atau benda yang mustahil ni boleh berlaku. Di mana macam kita tengok sebelum ni England lawan Jerman, kita menganggap Jerman tu boleh. Tak habis lagi sebab kalah sedih ni. Tapi mungkin waktu ini mungkin Denmark boleh menunjukkan aksi sebenar ataupun tunjukkan pada pasukan teammate mereka Eriksen yang bahawa mereka boleh berjaya ke final nanti untuk menentang sama ada Itali ataupun Spain. Okey. Tapi kau rasa kan mengapa England layak ke sampai Nak ke juga tu semi-final tahankan England tu. disebabkan oleh diorang dah tahu final akan berlangsung di Wembley. Jadi takkan diorang nak bagi dekat tim-tim lain. Yelah memanglah dia Tuan rumah ke mesti ada rumah nak pergi final. Kita pun kalau berlakunya pertandingan mesti nak kita as tuan rumah yang nak ni, tapi Tapi semangat yang pasukan bola England itu ada. bulat. Kan? Kamu ingat tu. Macam-macam perkara boleh terjadi. Betul. Okey. Itu game pada hari Khamis 8 Julai jam 3 pagi dan sehari sebelum itu pada Rabu 7 Julai akan berlangsung juga semifinal pusingan pertama iaitu akan menyaksikan Italy versus Spain. Ini kalau baca dekat social media ramai yang menjangkakan Italy akan pergi. Yes. Even aku tanya member aku memang cakap Italy lah, takkan Spain pun. Tapi aku kembali kepada fakta bola itu bulat. Tak mustahil kalau Spain boleh pergi ke final. Walaupun orang kata kalau Spain pergi ke final menentang whichever team yang akan ditentang pada final nanti, game tu akan menjadi sedikit sendu. Sebab kebanyakan orang ataupun penonton bola sepak menjangkakan ataupun ingin melihat aksi antara Italy versus England Betul. di peringkat akhir. Betul. Itu akan menjadikan game Euro 2020 peringkat akhir
Rancak. Kan? Mimpi. Orang kata sebuah idaman ataupun penyokong-penyokong bola sepak dunia ingin melihat antara dua pasukan gergasi antara England dengan Itali. Kita mengharapkan untuk separuh akhir ni untuk kita melihat sama ada England dengan Denmark ataupun Spain Itali yang bukan ke final nanti. So, untuk Italy dengan Spain, Itali dengan hang punya prediction? Itali dengan Spain ni kalau aku predict memang aku akan predict underdog lah Spain. Tapi Bukan underdog tu. bukan underdog. Sorry bukan underdog. Underdog. Spain kira kalau dalam tu nampak lah Spain dengan England Itali ni nampak lah beza. Itali tu tinggi. Sedap dok panggil Spain Aish. underdog. Nanti Marah penyokong Spain fan marah dia nanti. nak. Sorry. Walaupun Spain ni kita tengok dia kuat. Kuat sedikit berbanding Itali, mungkin tak mustahil benda tu boleh berlaku di mana Spain boleh menang ke atas Itali. Tapi kalau Itali menang tu memang dah predict dah, semua orang dah predict Itali akan pergi ke final. Okay, so prediction hang maknanya Spain akan menentang England. Betul? Betul. Kalau apa yang aku faham lah, apa yang predict. yes. Oh, Mungkin lah, mungkin. Macam hang? Aku sama dengan orang luar di sana. Oh. Itali Beli akan jiwa netizen ni. Itali akan menentang England di final. Di final. Italy okay. akan menentang England di final. Baik. Okey, Baik. kita sama-sama nantikan Yes. sama ada prediction hampa dua yang mana satu yang betul. Dan aku tak nak cakap prediction aku apa. Aku ikut je, go with the flow. Apa yang menang aku okey je, tak ada masalah. Dan aku rasa itu antara perbincangan yang kita dapat sembang hari ini Yes. dalam Sembang Euro. Dan untuk peringkat seterusnya kita akan bersiaran juga pada hari Rabu 7 Julai nanti dan juga hari Khamis 8 Julai 8 untuk Julai. peringkat separuh akhir waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami bukan saja di Sembang Euro tetapi di seluruh platform digital Sinar Harian. Aku rasa itu saja untuk Sembang Euro kali ini. Kalau ada apa-apa nak tambah silakan. Tak ada lah. Kita nantikan game seterusnya lah. Okey. Hus. Tak ada apa-apa, cuma nanti di ruang komen tulislah pasukan mana yang anda sokong untuk Betul. ke final. Betul. Okey? Kita orang nak teringin kan, nak Yes, tengok nak tengok siapa yang sokong Italy, Yes. siapa yang sokong England kan. Nak tengok juga berapa ramai peminat-peminat ataupun penonton-penonton Sembang Euro yang meminati pasukan England ke, Italy Itali ke, ke, Denmark ke, Spain ke. Tak kisahlah, kalau Portugal yang dah balik pun boleh lah, tulis lah, tak ada masalah. Kita okey je, bola tu bulat apa kan. Betul. Baik, aku kira itu saja untuk Sembang Euro kali ini. Sekian saja daripada kami Apai, Hus dan juga Mamu. Sekiranya ada apa-apa kekurangan, kami yang minta maaf. Dan juga sekiranya anda ada sebarang pandangan, sila lontarkan di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk terus like dan share video Sembang Euro ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.